الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini 24 hari bulan April. Bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang telah dihantar ke the segment dan juga yang kita ambil daripada blog-blog tempatan. Apa khabar guys? Hari ini hari raya ke-3. Apa khabar? Macam mana dengan hari raya ketiga korang? Sama ada orang kata dah muak makan nasi impit, rendang, ketupat, kuah kacang dan sebagainya ke, ataupun macam mana, ataupun anda masih membedal lauk-lauk yang sedemikian rupa kan? Macam saya hari ketiga, alhamdulillah masih lagi slow and steady. Kadang-kadang kita makan nasi, kadang-kadang kita makan nasi impit, kadang-kadang makan kuih tiaw goreng, dia campur-campur lah Tapi itulah kan, kepada anda di luar sana yang masih lagi berada di kampung, okey, saya ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada anda semua yang masih lagi berada di kampung, yang masih orang kata dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur. Okey, bawa kereta, orang kata bawa kenderaan tu dengan hati-hatilah. Okey, malam ni kita ada 7 cerita yang kita nak ketengahkan pada malam ni dan tanpa masa jom kita dengarkan cerita kita yang pertama. Cerita yang dikongsikan oleh Along. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Along dan saya berasal daripada Port Klang. Dan kejadian ini berlaku pada tahun 2015. Jadi saya dan kawan-kawan saya, ataupun saya dan kawan saya 2 orang, tengah lepak dekat depan rumah kawan saya lebih kurang dalam pukul 2 pagi. Dan masa tu kita orang tengah leka bermain handphone. Jadi Fiz, masa kita orang tengah leka main handphone ni, tiba-tiba kita orang terdengar anjing menyala dekat kawasan berdekatan dengan kita orang masa tu. Dan selepas pada tu, anjing tersebut terus berlari di sebuah pondok. Dan bila anjing tu berada dekat pondok, anjing tu terus menyalak tanpa henti dekat sebuah pokok ataupun sebatang pokok yang ada dekat situ. Jadi kita orang ni macam rasa heran jugalah kan. Dan kita orang tertanya juga, kenapa anjing tu duduk menyalak kat pokok tu? Lama perhatikan si anjing ni kan? Tapi kita orang buat orang kata macam buat tak indah je lah, buat tak tahu je lah. Dan kita orang pun main handphone seperti biasa. Dan kita orang pun berborak macam biasa. Dan tak lama lepas tu Fiz, anjing tu tiba-tiba senyap. Dan kita orang pun rasa macam pelik juga. Tadi beria sangat menyala kan, sekarang macam dah senyap pula. Dan tak lama kemudian tu Fiz, kita orang terdengar bunyi sesuatu pergerakan di pasu bunga jiran sebelah. Terdengar pergerakan ni. Dan masa tu saya memputul kata macam dah rasa tak sedap hati dah ni kan, apa hal ni? Jadi disebabkan perkara tu Fiz, kawan saya nak pulang ke rumah dia. Lagipun dah bila kita tengok jam dah hampir pukul 12 lebih lah kan, dah tengah malam masa tu.
Jadi nak jadikan cerita, semasa kawan saya tu keluar daripada rumah, saya pun tengoklah ke arah langit masa tu. Dan bila saya tengok ke arah langit masa tu, kelihatan awan ni seolah-olah macam tak tenang tu. Kelihatan awan ni macam bergerak laju semacam. Macam apa hal pula ni, nak hujan ke? Kan? Dan secara tak langsung, Pis, kawan saya yang nak balik rumah tu berlari dengan pantasnya, patah balik. Lepas tu dia menjerit, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Secara tiba-tiba, Pis. Jadi saya pun tengok je, kau ni kenapa bro? Saya macam heran nak tengok dia ni kan. Cakap dengan dia, kau ni kenapa? Aku nampak benda weh. Kau ni dah kenapa? Kau ni tercungap-cungap ni, aku tengok kau daripada tadi ni. Kau nampak apa ni? Aku nampak pontianak weh. Tu, dekat pokok belakang tu. Pokok yang berada dekat sebelah pondok tu, ada pontianak kat situ. Jadi bila kawan saya cakap macam ni, saya pun cakap kat dia, kau ni acah-acah je ada pontianak kau ni. Tak ya tak tidak kau ni pontianak. Kau ni bukan-bukan lah kau ni. Jadi saya dengan tak puas hati, saya pun keluar daripada kawasan rumah tu dan saya pun pergilah tengok dekat pondok tu. Tengok dekat bahagian pokok tu. Dan bila saya tengok, Pis, saya jenguk dekat bahagian pokok tu, memang betul, Pis. Memang betul apa benda yang kawan saya cakap. Memang ada pontianak dekat situ. Dan masa saya nampak tu, saya pun terus lagi lintang bukang. Kita orang semua lagi lintang bukang. Jantung saya masa tu, Pis, berdegup macam nak meletup lah. Tapi Alhamdulillah, lepas kita orang dah berjaya masuk ke dalam rumah, kita orang dah tak nampak ataupun tak dengar lagi benda-benda pelik yang berlaku dekat luar tu. Jadi itulah, Hafiz, pengalaman yang saya ingin sampaikan kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys, kisah pertama, kisah yang dikongsikan oleh Along dengan kisah dia yang berjudul Pertama Kali Jumpa. Kau mula-mula macam belagak sangat kan, belagak sangat Long cakap kawan meripik lah apalah. Kau sekali kau tengok dekat tepi pokok tu, memang ada pontianak dekat situ. Apa khabar semua yang mana yang baru hadir ke dalam gelanggang Markas Puaka pada malam ni? Terima kasih sangat-sangat saya ucapkan. Kita ada ramai penonton malam ni, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita punya para moderator yang bertugas pada malam ni. Terima kasih sangat-sangat saya ucapkan kerana anda telah mengambil masa untuk untuk menjalankan tugas anda sebagai moderator di channel The Segment. Alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangat saya ucapkan. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang kedua. Kisah kedua ni agak panjang sedikit. Kisah yang dikongsikan oleh Shah. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas perkongsian cerita yang bertajuk Jerat Cina pada bulan Mac yang lepas. Jadi Hafiz, sebenarnya selepas insiden di Jerat Cina Ceras, aku kini pasrah dengan segala bentuk kelibat ataupun gangguan. Tapi kadang-kadang bila terpandang tu macam meremang lah juga kan. Terlihat sekali lalu selayang pandang pada aku hanyalah ilusi yang mungkin mengaburi ketetapan hati aku ni. Jadi Fiz, sebenarnya kan mak kita dah pesan tau. Mak kita pesan kita kena jaga pegangan kita ni. Jangan mendabik dada, jangan meninggikan diri. Jadilah manusia yang sentiasa memberi manfaat kepada manusia yang lain. Tapi sejak peristiwa tu, aku selalu sangat terdengar bisikan yang memanggil nama aku ni. Syah. Syah. Syah.
Bisikan tu halus je bis, tapi kadang-kadang terasa macam hampir. Dan semua ni aku anggap hanya perasaan je lah. Jangan dilayan sangat, kata doktor. Jadi malam tu Jadi malam ni aku nak bawa korang semua pergi ke Jalan Yutan Ampang. Kira Syah ni dia bawa kita masuk lah dalam cerita dia ni. Kata, malam ni aku nak bawa korang semua pergi ke Jalan Yutan Ampang. Jadi Fiz, kisah ni bermula ketika aku bekerja dekat KLCC, sebuah butik ternama yang baru dibuka, dan aku mendapat tawaran selepas sesi interview dekat Hotel Mandarin Oriental. Jadi saat tu aku tinggal dekat rumah keluarga sahabat aku lah dekat Gombak. Jadi aku, Abang Syam, hanya tinggal dekat rumah lama keluarganya setelah ibu dan ayahnya berpindah ke Setiawan Perak. Jadi Fiz, bila aku dah mulakan kerja aku dekat butik yang berada dekat KLCC ni, aku kenal dengan 3 kawan baru, iaitu Karim, Alun dan juga Ian. Dan kita orang adalah staff batch yang pertama yang menyiapkan butik tu untuk pembukaan. Dan kita orang lah yang susun baju, susun kain dan sebagainya. Jadi Fiz, nak jadikan cerita, ketika kita orang tengah susun rak barang-barang dan juga stok pakaian serta mannequin untuk paparan koleksi-koleksi yang terbaru ni, secara tiba-tiba lampu terpadam. Jadi bila lampu terpadam, si Karim ni jerit macam, "Ay, Allahu Akbar, apa pasal pula ni? Aduh, lampu pula terpadam." Jadi si Karim ni menjengah keluar daripada premis berkenaan, tapi bila tengok premis-premis lain, semua lampu terpasang lagi ni. Hanya premis butik ni saja yang lampu tu terpadam. Short circuit barangkali. Dan secara tiba-tiba aku terdengar ada orang panggil nama aku. Syah, kau kat mana Syah? Rupa-rupanya si Ian panggil nama aku dalam kegelapan dengan sama-sama cahaya daripada luar ni. Syah, kau kat mana? Yan, aku kat sini Yan, tepi mannequin semua ni lah. Yan, bukankah kau dah balik ke tadi? Kan kau masuk daripada pagi tadi. Yan, kau mana ni Yan? Hoi, Yan, aku dengan Karim je ni, kau kat mana Yan? Berkali-kali panggil nama si Ian ni, tak ada sahutan bis. Dan tak lama lepas tu, lampu dinyalakan balik. Jadi si Alun ni datang daripada ruang sebelah. Kan? Dia datang daripada ruang sebelah. Korang ni terkejut Syak. Lampu ni terpadam apa semua kan. Aduh, dah lah aku kat sana seorang-seorang, gelap gelita gila. Kan? Korang tadi kat mana? Kat sini Aku kat sana tadi gelap siut. Jadi bila si Alun dah cakap macam ni, jadi aku pun tanya balik si Alun, Lun, kau ada nampak Ian tak? Tadi dia ada panggil nama aku kan, lepas tu dia senyap pula. Aku ingat ke dia dah balik? Dan si Alun pandang muka aku masa tu. Ian? Mana ada tu? Si Ian ni kan memang dah balik daripada tadi. Sebelum maghrib lagi dia dah gerak bro. Lun, kau biar betul Lun. Betul lah, takkan aku nak bohong kau pula. Sebelum maghrib tadi dia dah gerak balik dah kau ni. Dan saat pada tu si Karim mencela. Lun, betul Lun. Kita orang dengar Ian panggil nama kita orang tadi. Kan? Kita orang panggil balik nama dia, tak ada pula dia menyahut. Jadi kita orang masa tu Pis, cepat-cepat kemaskan barang kita orang. Malam tu selesai. Selesai berkemas, persiapan untuk pembukaan untuk lagi 2 hari ni. Kita orang pack barang kita orang pun balik. Aku, Karim ikut Alun balik ke rumah dia dekat Jalan Yutan Ampang. Jadi semasa keluar daripada pintu tengah KLCC tu, aku terpandang ada seorang lelaki berkemeja putih, berkopiah putih, berdiri di sebelah tiang Cafe Dome masa tu. Okay? Kalau korang tahu Cafe Dome tu kat mana? Dekat sebelah tiang tu. Aku nampak Mamat tu berdiri kat situ. Jadi aku ni dah rasa macam cuak-cuak tu bis. Aku dah rasa cuak-cuak, dah macam sedikit gementar masa tu. Sebab apa? Kali ni aku nampak jelas ada sepasang mata yang merenung aku masa tu.
Seolah-olah macam kenal aku. Jadi bila aku nampak mata tu, aku tunduk ke bawah. Aku jalan je. Dan bila aku angkat balik mata aku, kelibat tu dah tak ada daripada pandangan aku. Dan pada waktu tu, kita orang panggil teksi untuk balik ke rumah Alun. Alun ni pula, dia ni adalah anak seorang duta. Jadi mak bapak dia selalulah orang kata berada dekat luar negara. Jadi rumahnya, dia seorang je lah yang tinggal. Cuma ada pembantu rumah yang akan datang setiap hari untuk kemas rumah tersebut. Itu je. Pembantu rumah tak tidur kat situ pun. Dia kira orang kata macam maid harian lah. Lebih kurang. Jadi bila kita sampai dekat rumah Alun ni nak bagikan gambaran Fiz. Rumah dia macam rumah lama yang agak menarik. Dan binaan dia adalah binaan yang lama tapi cantik. Memang cantik rumah dia ni. Dan yang paling best, ada kolam renang dekat rumah dia ni. Jadi kita orang pun bila nampak kolam renang ni, kita macam, Lun, jom kita berendam dulu Lun, dengan badan penat-penat ni. Kan? Tapi malam tu Fiz, aku rasa lain sangat. Perasaan gementar aku ni, dia bercampur bau dengan kelibat yang aku nampak dekat KLCC tadi. Aku diam je. Jadi bila kita orang tiba dekat kawasan rumah Alun, sampai dekat pagar depan rumah dia ni, sekali lagi aku nampak kelibat lelaki baju putih tu tadi. Dan kelibat tersebut hilang di sebalik tiang besar yang berada dekat rumah Alun ni. Jadi si Syah ni pun buka mulut. Bro, ni aku nak tanya kau ni, asal kau diam je ni? Tak ada, aku penat kot. Penat? Selalu mulut kau je lah yang paling banyak bercakap pun. Dah kenapa mulut kau dah kena gam ke apa? Kan? Si Alun perli aku masa tu. Sambil-sambil ketawa, sambil-sambil menjemput kita orang masuk ke dalam rumah dia. Jadi Fiz, aku dengan Karim, kita orang ni tidur dekat bilik tetamu. Dan bilik Alun berada berdepan dengan bilik tetamu tu lah. Cuma rumah ni, tandas tetamu tu, dia berada di hujung lorong yang agak seram sebenarnya. Kadang-kadang aku terfikir juga, berani juga si Alun ni tinggal sini seorang-seorang. Tapi yalah, bila fikirkan aku ada Karim, ada si Alun bertiga ni, okey lah. Mungkin tak adalah seram sangat je tak. Jadi Fiz, masa tu jam menunjukkan dalam pukul 10.30 malam. Dan Karim terus terlelap selepas solat Isyak. Aku tak lelap malam tu. Seolah-olah macam ada benda yang mengganggu fikiran aku ni. Dan secara tiba-tiba si Alun, Syah, aku nak pergi beli makan jap Syah. Tak ada makanan pula kat rumah ni. Korang duduk kejap Lah, si Karim ni dah berdengkur punya. Si Alun cakap macam tu, sambil-sambil lalu dekat sebelah kita orang, sambil-sambil tersenyum melihat telatar si Karim ni yang dah berdengkur dekat atas lantai tu. Jadi Fiz, perut aku ni pula tiba-tiba macam memulas tau. Jadi aku pun bangun lah. Aku terus nak pergi tandas masa tu. Jadi setelah aku dah selesaikan apa yang patut dekat dalam tandas yang kecil ni, aku terdengar Alun jerit daripada luar rumah. Syah! Syah, kau nak order apa Syah? Aku nak Maggi goreng satu, Neslo ais satu. Karim, kau bagi je sama macam aku. Dia dah tengah tidur tu, kau bagi sama je macam aku. Dan aku terdengar bunyi alarm kereta dan kereta dihidupkan dan berlalu pergi. Dia macam okey lah. Maknanya si Alun dah masuk kereta dan dia pun dah gerak. Dan tak sampai 5 minit, tak sampai 5 minit, aku terdengar ada kereta masuk. Dan bila aku dengar kereta ni masuk, aku dengar pintu dibuka, pintu ditutup, dan aku dengar kereta tu dikunci. Dikunci. Syah! Kau kat mana Syah? Lun, aku kat toilet lah Lun. Kejap. Dan sekali lagi Syah tanya, Syah! Sekali lagi Alun tanya, Syah, kau kat mana? Si Alun ni pekak agaknya. Kan?
Aku kat toilet. Dan si Alun sekali lagi menjerit nama aku. Tanya aku kat mana. Dan kali ni aku jawab agak kasar dengan dia. Weh Lun, aku kat toilet lah bodoh. Sekejap lah, sabar sikit boleh tak? Sekali lagi Alun bertanya dengan soalan yang sama. Syah, kau di mana? Kau di mana? Kau di mana? Tapi kali ni makin kuat jeritan dia ni. Dan ketika ni aku macam terdiam tau. Cik, takkan Syah tak dengar aku kot? Kan? Dan aku terdengar tapak kaki berjalan di lorong menuju ke tandas yang tengah aku duduk sekarang ni lah. Aku dengar ketak, 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 ketak. Dan pada waktu tu, aku terdengar suara Alun panggil nama aku sekali lagi. Syah. Syah, kau kat mana Syah? Syah. Kau kat mana Syah? Suara Alun secara tiba-tiba berubah menjadi garau. Jadi aku selesaikan apa yang patut dekat tandas ni. Aku tutup paip air dan aku dengar dengan teliti sekali lagi. Syah, kau kat mana Syah? Syah, kau kat mana Syah? Syah, kau kat mana Syah? Masa tu Fiz, jantung aku ni berdegup kencang Fiz. Suara Alun masa tu betul-betul dekat depan tandas. Saat tu, aku memang betul-betul nekat. Aku nak buka je pintu tandas ni. Jadi bila aku buka pintu tandas, aku buka. Aku buka, tak ada orang dekat depan pintu tandas, bis. Masa tu aku tengok si Karim masih lagi berdengkur. Dan pada ketika itu, barulah aku nampak kereta Alun baru masuk pagar rumah. Alarm kereta berbunyi, pintu dibuka seperti tadi dan Alan muncul membawa Maggi goreng untuk kita orang. Syah, kau apa hal terjegat kat situ Syah? Apa sebab kau pucat tiba-tiba ni? Ha? Kau nampak hantu ke apa? Ni, aku bawa Maggi goreng ni dengan Neslo Ice ni lah. Ada 2 paket ni lah. Kau kenapa? Kau okey ke tak ni? Tadi Lun, masa aku dalam toilet tadi aku dengar macam kau panggil aku kan. Tapi aku jawab lah aku dalam toilet dan sebagainya. Tapi berkali-kali kau panggil nama aku kan. Dan lama kelamaan tiba-tiba suara kau macam berubah bro. Dan ketika tu Alun datang dekat aku. Dia datang menghampiri aku. Syah, kau serius lah Syah? Ha? Tapi aku selalu juga dengar tapak kaki yang berjalan. Tapi selalunya aku buat tak tahu je lah. Dan aku pasang TV kuat-kuat. Tapi kau betul ke apa benda yang kau dengar ni? Sumpah tu. Sumpah, serius. Apa kata kita kejut si Karim ni, lepas tu kita buka lampu semua, kita baca Yasin sekarang boleh tak? Jadi si Alun kejutkan Karim dan kita orang bertiga duduk baca Yasin dekat tengah-tengah ruang tamu. Dan 3 kali kami ulang bacaan Yasin di segenap ruang masa tu. Jadi Fiz, pada keesokan harinya itu, kita orang terbau ada satu benda yang sangat-sangat busuk Fiz. Sangat-sangat busuk. Seolah-olah satu rumah ni macam bau bangkai tau. Jadi Alun pun tercari-cari lah daripada mana datangnya bau ni. Dan akhirnya, kita orang terjumpa seekor bangkai kucing yang dibungkus dengan kain hitam dan diletakkan dalam kotak periuk. Dalam kotak periuk. Semalam tak ada bau ni. Hari ni bau dia teruk sangat habis. Busuk bau dia. Satu rumah masa tu bau bangkai. Daripada cerita si Alun ni, selepas pada tu, pembantu rumah dia tu dah tak datang lagi bekerja dah. Hilang macam tu je.
Tapi kita orang still tak tahu ni angkara siapa. Angkara pembantu rumah ataupun siapa sekarang ni. Seolah-olah nampak benda ni macam sihir yang nak dihantar ke rumah keluarga si Alun ni. Dan selepas pada tu, tak ada lagi panggilan Syah dekat mana. Tak ada lagi bunyi pelik-pelik. Seperti orang memasak, orang berjalan dekat dalam rumah keluarga si Alun ni. Jadi itulah Hafiz kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Syah dengan kisah dia yang berjudul Syah kat mana tu. Seram juga cerita ni. Memang betul-betul dia bawa kita pergi masuk dalam rumah dia dekat Jalan Yutan Ampang tu kan. Dia jalan-jalan rumah-rumah kat situ semua kebanyakannya rumah-rumah lama kan. Rumah-rumah besar, rumah-rumah yang indah, yang cantik, tapi binaan yang lama lah. Sebab dulu saya pun tinggal kat Ampang juga, saya tinggal dekat Taman Tar kan. Jadi rumah-rumah dekat kawasan situ pun memang jenis yang rumah-rumah lama kan, tapi binaannya struktur bangunan yang lebih yang masih elok, tapi binaan-binaan lama. Memang seram lah kawasan situ kan sebenarnya. Terima kasih Syah di atas perkongsian yang Syah sudi untuk berkongsi dengan kami pada malam ini. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang ketiga. Kisah yang dikongsikan oleh perawat LH. LH ni apa tu? Perawat LH. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cukuplah hanya dikenali sebagai LH. Dan kisah kali ini bermula apabila keluarga pesakit menghubungi aku untuk minta pandangan mengenai masalah yang anak dia alami. Jadi Fiz macam ni lah, kita namakan anak dia ni sebagai Ju lah, senang cerita lah. Kita bagikan nama anak dia sebagai Ju, masih muda lagi dan dah berkahwin selama 5 tahun. Tapi masalahnya, dia masih lagi belum dikurniakan dengan cahaya mata. Dah banyak kali dah sebelum ni. Dah banyak kali sebelum ni dia lekat, tapi masalahnya selepas 2-3 hari dia disahkan lekat, mesti akan ada turun darah. Setiap kali memang macam tu. Selama 5 tahun ni. Pernah sekali ni bila dia scan nampak jelas. Memang nampak jelas ada 2 kantung dekat dalam perut dia ni. Mungkin kembar ataupun mungkin bukan. Tapi selang beberapa hari dia akan turun darah. Sama seperti yang sebelum-sebelum ni. Banyak kali dah benda ni jadi. Jadi macam biasa bila keluarga dia tanya dekat aku pasal masalah ni, benda pertama yang aku sarankan buat adalah medical check up. Okay, kena buat medical check up secara menyeluruh. Sebab selalunya benda macam ni dijadikan sebab masalah rahim yang remah. Tapi katanya Ju dah banyak kali dapatkan rawatan dekat hospital swasta ataupun government dan dia dah disahkan normal dan tak ada masalah daripada segi fizikal, rahim lemah dan sebagainya. Memang tak ada. Jadi bila dengar benda macam ni, aku macam muskil juga. Macam apa hal pula ni kan? Boleh jadi disebabkan gangguan. Mungkin. Jadi nak ringkaskan cerita, aku pun set lah satu tarikh dengan Ju dan keluarga dia untuk datang. Untuk kenal pasti punca masalah sebenar yang diorang ni alami ataupun yang si Ju ni alami. Jadi tibalah hari yang ditetapkan untuk sesi rawatan. Jadi sebelum mula sesi rawatan ni, macam biasa aku akan tanya pada Ju. Ada tak dia alami benda-benda yang aneh sepanjang tempoh keguguran ni? Dan kata Ju, memang sebelum ni banyak benda aneh yang dia alami. Contohnya, selalu nampak bayang suaminya dekat rumah padahal suami dia pergi kerja. Selalu juga bermimpi benda yang pelik-pelik dan ngeri macam tu.
Dipendekkan cerita, aku pun mulakan sesi rawatan. Mula-mula sekali dalam kaedah rawatan aku ialah kenal pasti punca gangguan. Dan gangguan ni, bagi pandangan aku, dapat dibahagikan kepada dua jenis. Yang pertama, gangguan yang disebabkan dampingan yang bawahnya dapat kita klasifikasikan pada saka, jin asyik, menempel, ilmu dan sebagainya. Okey, itu adalah yang pertama lah. Dan yang kedua pula disebabkan oleh sihir ataupun jin yang berniat jahat. Okey. Jadi selepas dah dilihat punca sebenar penyakit, barulah aku dapat tahu masalah yang dialami Ju, iaitu masalah disebabkan oleh gangguan sihir. Jadi mudahlah cerita Mudah cerita aku tarik makhluk yang ganggu dan letak pada badan si Ju untuk mudahkan kita settlekan urusan yang tertunggak lebih kurang. Okey. Jadi bila tarik je terus merasuk si Ju ni, menggelupu kelang kabut, menjerit sana menjerit sini. Jadi selepas proses seksa menyeksa ni, selama sejam lebih ni, barulah si jin sihir ni nak bagi kerjasama dan ceritakan apa yang dibuat pada badan si Ju ni. Dan kerja utama jin sihir ni ialah memakan janin Ju yang menurut si jin ni sedap sangat-sangat. Sebab itu dia buat benda tu berkali-kali. Ju pregnant je, dia tahu dalam tu ada janin, dia makan. Jadi Fiz, diringkaskan cerita, dipendekkan cerita, jin tersebut aku berjaya hapuskan dengan izin Allah, dan satu amaran keras diberikan kepada si Tok Moh. Tok Moh ataupun si Bomoh ni lah, supaya jangan ganggu lagi si Ju ni. Kalau ganggu juga, dengan Tok Bomoh tu sekali aku sapu. Jadi di akhir penceritaan aku ni, aku just nak nasihatkan kepada semua lah. Bila kita bercakap dengan sesiapa pun, kita kena berhati-hati supaya kita tak mengguris hati dan juga perasaan orang lain. Kita kena ingat, kalau dia tak boleh serang kita, dia boleh jadi akan serang orang yang terdekat dengan kita. Kadang-kadang si tukang sihir ni pun pandai juga, Fiz. Dia akan serang dekat orang yang paling kita sayang. Sebabnya, benda tu akan memberikan kesan yang lebih mendalam kepada kita berbanding dengan serang diri kita sendiri. Pak kata orang-orang tua, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Itu je aku nak kongsi dengan Hafiz dan juga semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys, kisah yang ketiga. Kisah yang dikongsikan oleh perawat LH. Sihir pemakan janin. Seram. Sihir pemakan janin, lain macam. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang keempat, kisah yang pendek, kisah keempat ni, kisah yang dikongsikan oleh Anggun. Dia kata, Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada para pendengar dan juga para penonton The Segment. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak ceritakan pengalaman sihir di kedai. Tapi sebenarnya bukanlah kedai saya, tapi saya nak ceritakan juga sebenarnya. Sebelum tu, Fiz, saya ni vendor juga, tapi makanan lah. Ada tab untuk delivery by GrabFood, Foodpanda, Shopee Food dan semua-semua tu lah. Okay? Jadi apa yang saya nak ceritakan ni tentang seorang abang ni. Dia ni adalah bomber part-time, bomber dan part-time jadi rider GrabFood. Kerap ambil order dekat kedai saya dulu. Tapi lama kelamaan, batang hidung tu saya dah tak nampak dah. Lama gila brother ni menghilangkan diri.
Sebulan lebih jugalah. Kawan-kawan dia semua ada je. Berada bomba ni kan, dah menghilang sebulan lebih. Jadi sampailah satu hari ni Fiz, dia datang dekat tempat saya. Dia story dekat saya yang dia kena sihir dekat kedai minuman manis-manis ni. Puncanya dia ambil order Grab dekat kedai air. Pada waktu tu dia tegur lah cashier tu. Dia kata, kak kenapa shilling sepah-sepah dekat depan kaunter ni? Jadi dia pun gigih kutipkan shilling-shilling ni semua, bagikan kat staff dekat situ. Dan staff kat situ pun cakap memang kerap ada shilling-shilling yang bersepah dekat depan kedai dia. Tak tahu kenapa customer suka tinggal shilling dekat depan kedai. Jadi brother ni pun kutip shilling-shilling ni semua, dia kumpulkan dalam satu dalam segenggam tangan ni, dia kumpulkan. Dia bagi shilling-shilling ni dekat staff tu. Balik daripada kutip shilling tu, terus abang tu tak sihat. Lemah, tak bermaya. Makan ubat pun tak jalan. Akhirnya brother tu dia ambil keputusan untuk pergi jumpa ustaz. Dan rupa-rupanya bila dah cerita dengan ustaz, barulah ustaz beritahu yang shilling tu sebenarnya adalah perantara sihir untuk sihir budak dekat kedai air tu sebenarnya. Tapi abang tu pula yang kena. Sebab apa? Dia yang pegang dulu. Kawan aku pun dulu Fiz, tok dia meniaga nasi lemak warung. Hari-hari jumpa shilling dekat bawah laci bekas duit ni. Hari-hari. Pada asal dia memang tak adalah syak apa-apa. Dia ambil duit shilling tu, dia masukkan je dalam bekas. Yalah sebabkan dia ingat kata cicir ke apa kan. Dan start pada hari tu, orang kampung selalu tanya, Tok, warung kedai Tok ni memang dah tak buka dah ke? Dah lama tak kena nasi lemak Tok ni kan. Jadi Tok ni macam heran lah. Padahal kedai dia hari-hari buka. Jadi itulah kan, benda-benda yang orang kata sihir menyihir antara satu sama lain, lagi-lagi dengan kita yang menjaga makanan ni. Jadi itulah Fiz, saya harap perkongsian saya ni dapatlah menjadi tauladan kepada semua yang mendengar. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys, kisah yang keempat, kisah yang dikongsikan oleh Anggun dengan kisah dia berjudul Sihir Duit Shilling. Kepada anda yang buka restoran, yang buka kata yang berniaga makanan dan sebagainya, warung-warung tepi jalan ni, kita kena berhati-hati lah Kita kena berhati-hati. Kita pun tak tahu siapa di sekeliling kita yang mungkin ada niat, ada orang kata dengki dengan kita dan sebagainya. Itulah, kita kena berhati-hati kan. Kita kena berhati-hati. Kalau boleh, lindungilah diri kita dengan bacaan-bacaan apa yang patut kan. Dan kita kena buat yang terbaik lah. Dan yang selebihnya tu kita berserah, kita tawakal, kita berserah pada Allah supaya kita dijauhkan daripada anasir-anasir yang macam ni. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya, kisah yang kelima, kisah yang dikongsikan oleh Nurul Ain. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada Bro Hafiz dan juga kepada semua pendengar di segmen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kisah yang ingin saya sampaikan ini merupakan pengalaman saya bekerja di sebuah hospital kerajaan yang terletaknya di Selangor. Jadi Fiz, untuk pengetahuan semua, saya ni merupakan seorang jururawat yang pada ketika itu bertugas di ward perubatan lelaki dan juga perempuan. Dan untuk pengetahuan semua, ward ni telah dibuka kembali setelah hampir 7 tahun ditutup. Atas sebab apa, saya pun sendiri tak tahu.
Jadi setelah hampir seminggu menjalankan kerja-kerja pembersihan bagi pembukaan semula ward ni, maka ward ni telah bersedia untuk beroperasi seperti biasa. Dan kisah ni bermula apabila saya dan 2 lagi rakan jururawat yang telah ditugaskan untuk bekerja pada shift malam. Jadi kami bertiga ni lah orang kata yang bekerja pada shift malam pada waktu tu. Mungkin rezeki kami untuk merasmikan shift malam. Jadi kita orang reda je lah. Shift kami bermula jam 9 malam. Sebenarnya tak adalah orang kata apa-apa benda pelik yang berlaku sepanjang malam tu. Jadi kita orang pun melakukan kerja-kerja seperti biasa. Sehinggalah lebih kurang dalam pukul 3.30 pagi macam tu, ada kejadian yang berlaku pada diri saya ni. Pada ketika tu, saya pergi ke bilik rawatan seorang diri, manakala 2 lagi rakan saya duduk dekat kaunter jururawat di bahagian depan untuk membuat report pesakit. Jadi untuk memberi gambaran yang lebih jelas kepada Hafiz dan juga kepada semua pendengar di segmen, lokasi bilik rawatan ward tu terletak agak ke belakang sedikit daripada kaunter jururawat. Perlu melintasi beberapa bilik pesakit sebelum sampai ke bilik rawatan tersebut. Dan tujuan saya ke bilik rawatan pada ketika itu adalah untuk membuat persediaan bagi memberi ubat kepada pesakit. Jadi rutin biasa bagi kami yang kerja shift malam ni untuk memberi ubat IV ataupun iaitu ubat melalui intravena ni, atau untuk mudah difahami yang melalui urat ni, ubat yang melalui urat ni pada jam 4 pagi. Jadi ketika saya tengah khusyuk dan leka membuat persediaan pada waktu tu, seorang-seorang masa tu, tengah sediakan segala jarum, tisu, plaster dan sebagainya. Secara tak semena-mena, bulu roma saya ni meremang dekat belakang tengkuk ni, meremang tiba-tiba. Dan saya dapat rasakan seperti ada yang sedang memerhatikan saya daripada belakang. Dan bila bulu roma saya meremang pada waktu tu, saya macam, Allahu Akbar. Apa benda pula ni yang tengah tengok aku sekarang ni? Jadi tanpa melengah masa lagi, saya pun terus letakkan ubat-ubat yang ada dekat tangan saya dan saya pun berjalan ke arah kaunter dengan laju tanpa menoleh ke belakang pada waktu tu. Jadi perasaan saya ketika itu, Fiz, saya tak dapat nak gambarkan, hanya Allah je yang tahu. Degupan jantung saya ni, dia jadi laju. Duk 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 duk, dia jadi laju. Dan bermacam-macam lagi perasaan bercampur bau ketika tu. Jadi Fiz, setibanya dekat kaunter, saya cuba untuk menenangkan diri tanpa berkata apa-apa pada ketika itu. Dan pada ketika tu rakan-rakan saya masa tu tengah leka buat report masing-masing. Kerana kesemua report pesakit harus disiapkan sebelum tamat shift malam kita orang ni, iaitu pada jam 7 pagi. Nasib baik diorang tak perasan apa benda yang berlaku kat saya masa tu. Jadi saya pun terus melakukan kerja-kerja lain dekat kaunter dan perasaan takut tu makin lama makin hilang. Jadi setelah hampir subuh, barulah kami bertiga balik ke rawatan, balik ke bilik rawatan untuk prepare ubat yang ingin diberikan kepada pesakit kami. Alhamdulillah Hafiz, tak ada apa-apa yang berlaku masa tu. Dan ini adalah merupakan kisah pertama yang berlaku pada saya pada hari pertama shift malam. Satu pengalaman yang susah saya nak lupakan. Terima kasih Hafiz di atas penceritaan pada malam ni, dan insyaAllah saya akan kongsikan lagi tentang satu lagi kisah tindih. Assalamualaikum semua. Salam Aidilfitri. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
Itu dia guys, kisah yang kelima, kisah yang dikongsikan oleh Nurul Ain dengan kisah dia yang berjudul Ada Yang Memerhati. Ni Nurul Ain mana saya pun tak tahu. Nurul Ain Safi ke? Saya pun tak sure lah yang mana satu kan. Wallahualam. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang keenam. Kisah yang dikongsikan oleh Maziah. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum dan hai semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku nak kongsi kisah yang paling terbaru ni. Kejadian ni berlaku dalam minggu lepas. Masa tu dekat Kansai, Okasa, Jepun. Jepun ni cerita dia bagi malam ni Kejadian dalam bulan puasa, siang hari pula tu. Masa tu kita orang tiba dekat hotel di daerah Kansai lebih kurang dalam pukul 6 pagi macam tu. Memang mata mengantuk tahap nazak lah orang kata. Kan? Sebab dah bersengkang mata semalaman. Jadi kita orang ni menginap dekat hotel yang agak lama. Tengok perabot dekat dalam bilik tu pun jenis yang zaman aku mula-mula kerja dulu kan. Jadi perabot-perabot lama ni. Tapi dalam hati aku bila aku fikir balik macam tak kisahlah, janji selesa kan. Jadi nasib aku baik sebab bilik aku ni agak besar juga. Sebab selalunya bilik-bilik hotel dekat Jepun ni memang kata kecil cinonet, dia kecil. Kan? Diorang ni jenis yang tak suka bazir ruang. Jadi lepas dah mandi bagai, teruslah tidur. Kan? Memang lena pis. Terus lena ni. Tapi tiba-tiba aku terjaga tau. Aku terjaga tapi dalam mata yang berat ni sebabkan terjaga secara tiba-tiba ni, tidur aku ni masih macam terganggu lah. Tak pasti sama ada bermimpi ataupun real sebab masih lagi dalam keadaan mengantuk yang amat ni. Mataku yang berat ni dan aku terjaga disebabkan terganggu oleh sesuatu. Jadi Fiz, dalam keadaan mamai-mamai ni, aku nampak ada seorang lelaki duduk dekat depan TV dekat katil aku masa tu. Tapi yang pelik dia, kepala bahagian atas bahagian atas ni, kepala dia macam flat. Macam kita kan bulat kepala kita ni kan. Kepala dia macam flat. Lepas tu ada sebatang lilin tengah menyala dekat atas kepala dia tu. Lepas tu benda tu pandang aku. Dia pandang aku, lepas tu dia ketawa bis. Dia pandang. Dia ketawa. Masa ni aku tak boleh hadam lagi apa benda yang aku nampak ni. Masih blur. Aku pandang je dia ni. Dan secara tiba-tiba bis, aku rasa macam ada orang naik katil dekat sebelah aku. Kali ni rasa dia memang real sangat. Memang rasa macam ada orang naik atas katil tu. Jadi aku pun pusingkan badan aku tengok. Tengok sebelah sebabkan aku rasa orang naik kat katil kan. Aku tengok sebelah masa tu. Dan masa ni memang terkejut sangat-sangat. Siapa yang aku nampak yang tengah naik atas katil ni? Aku nampak macam lelaki homeless yang kotor rambut serabai ni, naik dekat atas katil. Aku nampak mamat ni. Jadi bila dia nampak aku tengah tengok dia, dia terus macam tampar-tampar tilam dekat sebelah aku ni. Dia tampar. Masa ni aku rasa real, bukan mimpi. Sebab aku memang nampak bilik aku nampak barang-barang aku. Dan masa tu aku siap boleh terfikir lagi, hotel ni ada hantu ke? Jadi macam biasa lah Pis, aku ni kan kalau takut, aku memang jenis yang kaku, terdiam, tak boleh nak bergerak. Kalau orang lain nampak, mungkin diorang dah boleh berlari, dah berlompat keluar agaknya. Tapi aku tak, aku terbaring je kat situ, aku tengok je. Cuma kali ni aku cuba baca sesuatu. Tapi dalam keadaan panik tu, aku dah tak apa nak ingat sangatlah susunan-susunan ayat-ayat hafazan ni.
ayat-ayat surah-surah lazim ni. Kan? Apa yang aku ingat, aku cuma boleh mengucap je. Aku cuba nak mengucap, cuba. Tapi mulut aku masa tu rasa berat sangat. Rasa macam susah nak sebut betul-betul. Banyak kali aku ulang. Macam cuba berlawan dengan rasa berat mulut pada waktu tu. Tapi akhirnya aku macam dapat tembus benda yang menghalang sebutan mengucap aku ni. Tiba-tiba mulut aku ni jadi lancar. Apa lagi? Aku mengucap banyak-banyak kali, aku mengucap kuat-kuat. Benda tu rasa betul, bis. Rasa real sangat. Aku tak tahu benda apa yang ganggu aku masa tu. Jadi pada malam tu, aku tidur dengan lampu yang menyala dan aku pasang bacaan surah-surah pelindung daripada YouTube. Alhamdulillah tak ada kena kacau. Cuma itulah, tidur aku tak lena. Kadang-kadang terjaga. Sebab apa, habis? Bila kita dah rasa insecure ni, macam itulah PL dia. Jadi itulah pengalaman yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton segmen. Pengalaman seram aku di Osaka, Jepun. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Maziah. Kisah yang diberi judul Gangguan di Hotel Lama, Osaka, Jepun. Itu dia. Terima kasih Maziah di atas perkongsian yang menarik daripada anda. Anyway, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ini, dan yang mana yang telah menyumbang melalui super sticker, super chat pada malam ni. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di mana anda berkongsi rezeki dengan di segmen, saya doakan anda supaya dimurahkan rezeki dan juga dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Okey, jom sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni, kita bacakan kisah yang dikongsikan oleh Syamsidi. Kejap, betul ke? Kejap Ya, betul. Kisah yang terakhir pada malam ni, kisah yang dikongsikan ataupun yang ditulis oleh Syamsidi. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Suasana di kawasan Jalan Bukit Bintang di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur agak sibuk pada waktu malam. Cahaya lampu berwarna-warni menyuluh jalan dan suara riuh rendah di tengah bandar itu. Kereta serta bunyi orang berbual-bual memenuhi telinga. Namun, pada waktu malam begini, ada satu suara yang berbeza, seakan-akan memanggil sesuatu dari dalam kegelapan. Waktu tu, Ain, seorang pekerja di salah sebuah kedai di Bukit Bintang, sedang membersihkan tempat kerjanya ketika dia mendengar suara aneh itu. Dia terdiam masa tu. Dia terdiam dan dia menarik nafas lega, menyedari bahawa itu hanyalah suara angin. Dan secara tiba-tiba, dia merasa dingin dan melihat sebuah bayangan berjalan perlahan ke arah dia. Dan bayangan tu makin lama makin dekat. Dan dia menyadari bahawa bayangan itu adalah seorang wanita tua. Kenapa perempuan tua ni? Nampak sedih je perempuan ni. Macam hilang arah je makcik ni. Okey ke makcik ni? Dan pada waktu tu, Ain cuba untuk menolong wanita tersebut dan bertanya kepada wanita tu. Aunty, boleh ke kalau saya nak bantu aunty? Dan wanita tersebut menoleh ke arahnya dengan sorot mata yang tak wajar.
Kau ingat kau boleh bantu aku? Kau ingat kau boleh bantu aku ke? Aku tak perlukan bantuan kau lah. Aku tak perlukan bantuan kau. Dan Ain rasa pelik masa tu dengan tingkah laku wanita tersebut dan cuba untuk pergi meninggalkan wanita tu. Namun ketika dia berjalan pergi, dia merasakan ada sesuatu yang aneh dan Ain toleh ke belakang. Dan bila dia toleh ke belakang, dia terlihat kain baju wanita tersebut terselak dan dia terkejut melihat wanita tersebut tidak mempunyai badan. Hanya usus yang terburai di sebalik baju tu. Tanpa berfikir panjang, si Ain melarikan diri daripada situ dan menceritakan pengalaman tu pada orang lain. Dan ternyata dia tak sendirian dalam pengalaman tersebut. Dan ada juga beberapa orang yang melihat wanita tersebut yang kemudiannya dikenali sebagai penanggal. Dan benda tu mengembara di kawasan Bukit Bintang di waktu malam. Dan beberapa orang juga mengaku yang mereka telah diserang oleh penanggal tersebut. Jadi sebenarnya penanggal ni adalah makhluk mitologi yang dipercayai oleh masyarakat Melayu. Jadi dia diceritakan sebagai seorang wanita cantik yang mempunyai kekuatan untuk terbang ketika kepala dan ususnya dipisahkan dari tubuhnya. Kononnya, dia mencari darah untuk memenuhi keperluan sihir dia. Dan kisah penanggal ni menjadi terkenal di kawasan Bukit Bintang di Kuala Lumpur dan memancing ramai pengunjung untuk mencari pengalaman yang menarik ni. Namun, hati-hati jika anda terlalu terpikat dengan cerita ni dan ingin mencari penanggal di Bukit Bintang pada waktu malam. Siapa tahu, anda mungkin benar-benar akan bertemu dengan dia. Terima kasih Fish. Sekiranya cerita pendek berbentuk fiksyen ni dapat disiarkan. Moga kita semua enjoy cerita terakhir ni pada raya yang ketiga. Dan janganlah kita terlalu taksub dengan penceritaan ni. Assalamualaikum semua. Dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys, kisah yang terakhir yang dikongsikan oleh Syamshidi dengan kisah dia yang berjudul Penanggal Kota Raya. Kan? Seram juga cerita dia, walaupun fiksyen pun seram juga kan. Anyway, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni, pada raya yang ketiga ni. Saya harap anda semua dalam keadaan sihat, dalam keadaan baik, makan tu jangan terlalu kenyang sangat kadang-kadang bila makan yang terlalu kenyang ni boleh memudaratkan diri kita sendiri. Okay guys, InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa, di malam esok insyaAllah, dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Jadi kepada anda di saluran YouTube, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.